Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanina binti Adlan, bernombor matrik 23PE01002 dan kumpulan saya akan membentangkan tentang perselisihan antara Muslim berkenaan akidah. Ajaran Muhammad Mohib Qauli Nazim difatwakan sesat. Berita Sinar Harian, November 16, 2023. Kuala Terengganu. Kerajaan Terengganu pada Khamis mewartakan ajaran Muhammad Mohib Qauli Nazim sebagai sesat kerana ia bercanggah dengan pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di negara ini. Mufti Terengganu Datuk Muhammad Sabri Harun berkata, ketetapan itu dibuat susulan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu kali ke-15 yang berlangsung pada 30 Ogos lalu. Menurutnya, terdapat 7 ketetapan bahawa ajaran itu sesat lagi menyesatkan kerana ia bercanggah dengan tonggak akidah yang diyakini oleh ulama Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ciri-ciri penyelewengan ajaran Muhammad Mohib Qauli Nazim antaranya mendakwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu dan oleh sebab itu jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki mengadakan anak untuk dirinya, ia Maha berkuasa menciptanya. Dakwaan ini merosakkan pegangan akidah masyarakat Islam kerana ajaran itu memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala harus mempunyai anak, sedangkan jelas Allah Subhanahu Wa Taala mustahil mempunyai anak. Selain itu, terdapat dakwaan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu dan oleh sebab itu, jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki duduk di atas belakang sayap nyamuk, Dia Maha berkuasa melakukannya. Dakwaan ini merosakkan pegangan akidah masyarakat Islam kerana memahami seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat dan jisim yang sama seperti makhluk. Katanya ketika dihubungi Sinar Harian di sini pada Khamis. Selain itu, Muhammad Sabri berkata, ajaran itu turut mendakwa bahawa tidak sah solat di belakang imam yang berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Jika solat Jumaat di belakang imam yang bermazhab Asy'ariyah, maka solatnya hendaklah diulang dengan solat zuhur. Ini antara kesesatan ajaran yang dibawa oleh dia dan jika tidak dihentikan, kita khawatir ia akan mengelirukan masyarakat beragama Islam di negara ini. Katanya, sehubungan itu, katanya, umat Islam yang mengamalkan ajaran Muhammad Mohib Qauli Nazim adalah haram. Pihak Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa ajaran itu sebagai fahaman ekstremis agama atau golongan pelampau bulu yang boleh mengancam keselamatan negara. Kita turut menggesa supaya penulisan ataupun penerbitan bercetak berhubung ajaran Muhammad Mohib Qauli Nazim disekat. Mana-mana orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan tidak dibenarkan berselindung sebalik apa-apa aktiviti ekonomi, perniagaan, pendidikan, kesenian dan sebagainya melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang mempunyai kaitan dengan ajaran Muhammad Mohib Qauli Nazim, ujarnya. Difahamkan ajaran itu dibawa oleh seorang pendakwah bebas berasal dari Syria yang fasih berbahasa Melayu dan tinggal di negeri itu setelah berkahwin dengan warga negara Malaysia. Sinar Harian. Ulasan daripada artikel berikut mendapati bahawa menurut Mufti Terengganu, ajaran Muhammad Mohib Qauli Nazim dianggap sesat kerana dianggap bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Terdapat 7 ketetapan yang menilai ajaran tersebut sebagai sesat, termasuk dakwaan Allah Subhanahu Wa Taala dapat memiliki anak yang dianggap merosakkan pegangan akidah masyarakat Islam. Umat Islam yang mengamalkan ajaran tersebut dianggap haram dan penerbitan berhubung ajaran tersebut disarankan untuk disekat. Dikatakan bahawa ajaran tersebut dianggap sebagai fahaman ekstremis agama yang dapat mengancam keselamatan negara. Jadi, melalui perbahasan topik ini akan dibincangkan mengenai ilmu akidah Islamiah dari sudut definisinya, rukun-rukunnya, punca berlakunya ajaran salah dan cara menangani isu akidah. Definisi akidah. Dalam bahasa, akidah berasal dari perkataan al-aqd yang berartinya ikatan, pengesahan, penguatan dan berpegang teguh. Ini mencakupi makna yakin, teguh dan penetapan. Sebagai suatu ikatan yang kukuh, akidah seringkali diibaratkan dengan ikatan sumpah atau ikatan pernikahan yang menunjukkan kekuatan dan keteguhan keyakinan yang tidak mudah goyah sebagaimana ikutan dalam hubungan perjanjian dan komitmen yang kuat.
Secara keseluruhannya, definisi akidah Islamiah bermaksud beriman secara mantap terhadap berbagai aspek termasuk rububiyah, iaitu kepemilikan, kekuasaan dan pengaturan Allah. Uluhiyah, iaitu ibadah yang khusus untuk Allah. Asma' wa sifat, iaitu nama dan sifat Allah. Malaikat, kitab-kitab samawi, rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik dan buruk, alam gaib, usul agama. Ijma' salafus soleh, iaitu kepercayaan para salafus soleh serta penyerahan diri yang sempurna kepada Allah dalam urusan hukum, ketaatan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah asas keyakinan dalam Islam yang membentuk prinsip-prinsip bagi umat Muslim. Rukun Islam pula ialah asas yang perlu diyakini dengan teguh dalam hati setiap Muslim agar selamat daripada akidah yang terpleset dan salah tetapi mengikuti ajaran yang benar dan hakiki. Antara usul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah meyakini 6 rukun iman yang menjadi asas kepada akidah umat Islam, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita menerusi lebih lagi kepada tajuk perselisihan antara Muslim berkaitan akidah, jom kita kenali akidah, iaitu rukun iman dan rukun Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, didirikan Islam atas 5 rukun, iaitu syahadah, penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Kandungan hadis tersebut telah menerangkan apa itu rukun Islam dan umpamakan Islam itu sebagai sebuah binaan yang ditegakkan dengan 5 batang tiang. Antara punca-punca atau faktor-faktor yang menyebabkan akidah ini goyah adalah yang pertama, percaya kepada ilmu ghaib, iaitu ilmu ghaib ni yang apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, bila seseorang itu dia mengatakan bahawa dia itu adalah seorang Imam Mahdi, orang yang imannya goyah dia akan mempercayai yang orang yang menyatakan yang diri dia tu Imam Mahdi, dan dia akan ikut lelaki ini atau seseorang ini, dan itu adalah sesuatu yang membuatkan iman mereka goyah. Yang kedua adalah apabila ilmu seseorang itu cetek, misalnya dia pandai beberapa surah dan doa, dan dia rasa diri dia tu dah pandai dan dia ingin mengajar orang lain. Okey. Yang ketiga adalah tentang faktor ekonomi. Kebanyakan orang-orang yang mengajar ilmu ilmu akidah yang tak benar ini, diorang biasanya orang-orang yang kaya, dan diorang menyatakan yang disebabkan kekayaan diorang ni, diorang lebih dekat dengan Allah. Ada yang mengatakan begitu. Jadi dia menyuruh anak murid mereka untuk mendekatkan diri mereka dengan guru ini untuk sebagai tiket untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah. Dan faktor yang terakhir adalah faktor psikologi. Orang yang mengajar ajaran sesat ini, mereka biasanya pandai berbicara. Bila mereka ingin mendekati seseorang, mereka akan menggunakan ayat-ayat yang manis untuk menarik seseorang itu untuk mengikuti mereka punya ajaran. Setelah kita mengetahui punca-punca yang telah diterangkan oleh kawan saya, sekarang saya akan membincangkan tentang cara untuk kita menangani isu ini dari sudut seorang individu dan juga peranan ibu bapa. Yang pertama, apa yang boleh dilakukan oleh seseorang individu itu adalah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah perkara yang wajib bagi setiap umat Islam. Tambahan pula, ilmu akidah merupakan ilmu fardu ain yang wajib untuk kita pelajari. Ilmu akidah ini boleh kita pelajari di sekolah ataupun di kuliah-kuliah agama yang diadakan di surau secara percuma. Hanya menunggu kita sahaja untuk menghadirinya. Jadi, tiada alasan untuk kita tidak tahu tentang akidah. Yang kedua ialah peranan ibu bapa. Ibu merupakan madrasah utama kepada anak-anak dan ayah pula merupakan ketua kepada keluarga. Jadi, amat besar peranan mereka dalam menerapkan akidah yang betul kepada anak-anak. Baginda bersabda dalam hadis, tidaklah seorang bayi itu dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau musyrik. Hadis riwayat Muslim. Antara peranan ibu bapa ialah membekalkan ilmu yang cukup kepada anak-anak mereka, melarang mereka daripada maksiat dan menyuruh mereka kepada ketaatan. Jadi jelaslah ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam menangani isu akidah yang ada pada hari ini.
Apakah pula cara menangani isu akidah daripada segi masyarakat dan negara? Bagi masyarakat, mereka perlu bekerjasama antara mereka dalam menegakkan keberkenaan akidah. Contohnya, mewujudkan suasana sifar maksiat iaitu di tempat hiburan, penginapan ataupun program yang tidak berselisih dengan syariah. Sama ada di peringkat perkampungan, taman perumahan, daerah, wilayah dan sebagainya. Usaha ini juga dapat mendidik anak-anak kecil bagi membawanya pada dewasa kelak. Contoh lainnya pula, mengadakan program-program di sekolah yang membahaskan tentang akidah dan juga isu-isu berbangkit, serta menjemput keluarga murid masing-masing. Dengan itu, masyarakat dapat memantapkan ilmu mereka, juga memupuk semangat untuk mengusahakan membentuk persekitaran yang bersifat moral dan Islamiah. Manakala dari segi negara, kerajaan iaitu negeri atau negara yang dikepalai oleh raja hendaklah memperketatkan dan mempergiatkan penguatkuasa undang-undang terhadap golongan yang menyeleweng daripada manhaj akidah. Sebagai contoh, agama Islam dalam perlembagaan diberi hak oleh perlembagaan dalam perkara 11.4 iaitu untuk menyekat pengembangan apa-apa itikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganguti agama Islam. Di bawah peruntukan ini, kerajaan telah menggumbal undang-undang mengawal dan menyekat pengembangan. Di bawah peruntukan ini, kerajaan sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri telah menggumbal undang-undang mengawal dan menyekat pengembangan agama-agama bukan Islam terhadap umat Islam. Dengan itu, perwataan fatwa sesuatu ajaran sesat perlu diambil tahu bagi menyekat perkembangan dan daya ajaran tersebut serta mengikat masyarakat umat Islam dari terlibat dengan sesuatu fahaman atau ajaran yang difatwakan.